Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya hormati dan saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para a'immah yang ada di luar sana, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat, hafizakumullah, yang sentiasa istiqamah bersama kami untuk pengajian Hidayatus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, sekarang kita sambung pada pembahasan iaitu fasal ketiga pada menyatakan adab mandi junub. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, Al-Imam Syekh Abdul Samad Al-Falimbani berkata, fasal ketiga pada menyatakan adab mandi junub, maka apabila engkau kedatangan janabah daripada mimpi ataupun jima' ataupun haid ataupun nifas atau wiladah, maka ambil olehmu bejana air kepada tempat mandi dan basuh olehmu akan kedua tanganmu 3 kali dan hilangkan olehmu cemar-cemar yang ada di atas badanmu. Berarti ini menunjukkan bahawa adab di dalam mandi junub. Ya, apakah mandi junub? Mandi junub ni adalah mandi wajib yang dilakukan ketika terjadinya salah satu perkara-perkara yang disebutkan seperti ihtilam, iaitu mimpi, awiqain ataupun jima', dan haid ataupun nifas, wiladah, melahirkan. Ini semua adalah perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu wajib untuk menghilangkan hadas besar dengan cara al-ghuslu ataupun mandi. Dan caranya adalah dengan mengambil becana air ke tempat mandi, kerana zaman dahulu iaitu tempat mandi tersebut tidak ada paip air yang datang kepada tempat mandi, maka mereka terpaksa mengambil becana air untuk dibawa ke tempat mandi dan mandi. Dan selanjutnya, adab dia pertama adalah membasuh kedua tanganmu 3 kali dan hilangkan olehmu cemar-cemar yang ada di atas badanmu. Jadi cara dia apa? Iaitu basuh kedua tangan dahulu dan pastikan bersihkan segala kotor-kotoran yang ada di atas badanmu. Okey. Jadi dibersihkan dulu. Ini adab dia. Kemudian engkau ambil wuduk seperti cara yang dahulu itu. Jadi cara yang sunat dalam mandi kan juga berwuduk sebelum mandi. Jadi ambil wuduk seperti yang sunat sebelum itu. Okey. Itu serta segala doanya. Jangan lupa doa-doa wuduk. Maka apabila selesai engkau daripada mengambil wuduk, berarti dia dah raf'ul hadasil asghar. Baqiya yang tinggal adalah raf'ul hadasil akbar, menghilangkan hadas yang besar. Maka tuangkan olehmu akan air itu ke atas kepalamu 3 kali. Tuangkan dekat atas kepala 3 kali. Serta engkau berniat mengangkatkan janabah. Niat raf'ul hadasil akbar atau raf'ul janabah 3 kali. 3 kali. Serta engkau berniat mengangkat janabah atau barang sebagainya, seperti engkau kata nawaitu raf'al janabati. Jadi niat dia adalah nawaitu raf'al janabati. Ini disyarahkan oleh muallif, iaitu Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dari kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi dalam hal janabah, yang wajib di dalam niat dia adalah raf'ul hadasil akbar atau raf'al janabati. Ini bolehlah nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari lillahi ta'ala pun juga sah. Itu yang lengkap lah, yang paling lengkap. Niat, dan niat itu dalam hati. Sedangkan melafazkannya itu adalah untuk membantu.
sebelum kita betul-betul niat dalam hati. Kerana apa? Untuk kita fokus agar supaya kita ingat mandi ini adalah mandi janabah, bukan mandi sunat, bukan mandi biasa, tapi mandi yang menghilangkan hadas yang besar. Kerana apa? Itu tujuan niat. Tujuan niat adalah untuk membezakan at-tafriq bainal 'adati wal 'ibadah. Membezakan antara adat dengan ibadah. Adat tu iaitu mandi-mandi biasa, ibadah berarti diniatkan untuk melakukan ta'abbud, iaitu sebuah jenis ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maka tuangkan olehmu akan air itu ke atas pihak kanan, bahagian kanan badanmu 3 kali. Kemudian ke atas pihak yang kiri 3 kali. Okey, dimulakan. Nahnu nabda bil yamin. Iaitu ibda bil yamin. Mulakanlah dengan yang kanan. Baru alal yasar, baru yang kiri. Okey. Dan hendaklah engkau gosok hadapan badanmu dan belakangmu, dan hendaklah engkau selati-selati segala rambutmu, dan engkau sampaikan air itu kepada segala lipatan badanmu. Sampaikan segala lipatan badan. Dan segala tempat tumbuh rambutmu, sama ada jarang ataupun tebal. Jarang atau tebal, sampaikan air tersebut. Isalul ma'i alal a'dha, iaitu menyampaikan air pada anggota tubuh. Dan pelihara olehmu daripada engkau menyentuh zakarmu. Diusahakan supaya tidak menyentuh zakar. Sebab menyentuh zakar dengan kafain, telapak tangan. Kalau ini tak apa. Ini sentuh tu macam ni. Ini menyebabkan batalnya wuduk. Berarti fadail adanya wuduk dalam janabah tu nanti hilang. Pada kita mandi. Kemudian daripada mengambil wuduk. Okey. Jadi pada waktu ketika mandi, dan setelah dia ambil wuduk, jangan sentuh zakar tersebut supaya tidak batalnya wuduk. Maka jika tersentuh tanganmu akan zakarmu itu, maka kembali engkau mengambil wuduk. Kalau tersentuh, i'adatul wuduk, iaitu ulangkan balik wuduk kalian. Ulangkan balik wuduk kalian. Dan ketahui olehmu bahawasanya yang tersebut di dalam kaifiat mandi itu ada di dalamnya fardu dan ada di dalamnya sunat. Jadi kita kena ketahui olehmu bahawasanya yang tersebut di dalam kaifiat mandi itu ada di dalamnya fardu dan ada di dalamnya sunat. So ada niat fardu, ada niat sunat. Dan fardu mandi itu ada 2. Jadi maksud dia apa? Maksud dia dalam wuduk ini ada perkara sunat, ada perkara fardu. Maaf, bukan niat dia. Niat dia yang kat depan tadi. Ada perkara fardu dan ada perkara sunat. Dan fardu mandi itu 2 perkara yang wajib dibuat. Yang kalau tak buat berarti tak sah wuduk mandi tersebut. Pertama niat. Niat. Yang kedua membasuh keseluruhan badan. Iaitu isalul ma' atau ta'mimul ma' ila kulli a'dhani, ila kulli basyaratin. Iaitu kepada semua kulit. Tanpa terkecuali. Termasuk bawah-bawah kuku, ingat. Belakang telinga, bawah telinga, atas telinga, dalam telinga ni. Ini kena bersih ni. Semua benda anggota yang nampak. Hidung sini. Ini yang banyak orang lupa kadang. Lebih baik kumur-kumur. Biar pastikan kena pada semua mulut. Lepas tu, bawah ketiak, pastikan kena semua. Bawah lipatan lutut. Kaki, jangan lupa jari-jari. Sebab itu di dalam fikih, bukan dalam fikih, di dalam kebiasaan kita, kalau kita mengaji dengan tok guru, basically senang dia, kita shampoo dan kita basuh semua, iaitu sabun seluruh tubuh. Kerana bila sabun kita nak hilangkan, akan kenakan air untuk tanggalkan sabun tersebut, nescaya akan kenalah. Air tersebut akan kena pada seluruh tubuhnya. Rambut, pastikan dalam rambut. Sebab tu kena shampoo betul-betul. Dalam rambut, belakang rambut semua. Okey, jelas kan? Membasuh keseluruhan badan. Adapun yang lain daripada 2 ini, maka iaitu sunat jua. Jadi selain yang disebutkan ini hanya sunat. Tetapi seyogianya bagi orang yang menjalani jalan akhirat itu, bahawa mengetahui akan segala yang sunat pada segala ibadah itu serta mengerjakannya. Jadi yang lebih baik
adalah untuk melakukan semua perkara sunat. Jadi kena tahu perkara sunat di dalam ibadah tersebut dan lakukan dia. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis yang disebut oleh Syekh Abdul Samad Al-Falibani pada awal pertemuan tadi, iaitu tanda seorang, iaitu dia seorang wali adalah orang yang menganggap pekerjaan wajib tu dah memang takkan tinggal, jelas dilakukan. Perkara sunat itu seperti wajib. Kan? Kita ingat kan hadis tersebut. Okey, Sahih Bukhari. Hadis tersebut. Jadi insya-Allah kita selanjutnya faslun atau fasal keempat pada menyatakan adab tayamum. Sekarang adab tayamum ketika seorang ditimpa untuk bertayamum. Maka jikalau lemah engkau daripada memakai air, maksud dia tak mampu nak pakai air, tak ada air, lemahlah, maksud dia la yastati ajzun. Dia bahasa Arab dia sebab ulama Melayu dulu apabila terjemah ni dia ikut daripada bahasa Arab dia. So bila dia kata lemah tu dari perkataan bahasa Arab ajzun. Jadi engkau itu lemah. Dalam bahasa Arab memang biasa macam tu. Okey, ajzun menggunakan perkataan lemah. Jikalau lemah engkau daripada memakai air kerana ketiadaan akan dia, kemudian daripada engkau tuntut akan dia, ataupun kerana ada sesuatu yang menegahkan kepada air itu daripada binatang buas. Jadi contoh dia apa? Pertama, sebab engkau tuntut pada air. Maksud dia engkau perlu kepada air. Misalnya kita ini berada di safar, tak cukup air. Air ni nak guna, nak minum. Kalau aku duduk pakai air ni, aku nak minum apa? Misalnya dia. Ini salah satu sebab. Berarti dia berhajat kepada air. Berarti ini menyebabkan dia harus untuk bertayamum. Atau dia tak dapat nak air sebab terhalang. Menegah. Menegah ni maksud dia apa? Iaitu ada binatang buas daripada binatang buas. Binatang buas tu telaga tu. Tapi harimau duduk kat situ. Aku tak berani keluar rumah. Dia duduk lepak situ. Misalnya dia. Macam mana nak ambil air nak wuduk? Ini maksud dia. Dia takutlah kalau pergi situ. Kena ngap. Habislah. Misalnya dia. Maka apa? Ataupun ada orang yang berkehendak mengajar akan engkau. Ada orang yang memang kejar kita, nak bunuh kita. Misalnya. Ataupun ada air itu hadir tetapi engkau berkehendak kepadanya kerana dahagamu atau dahaga taulanmu. Iaitu mungkin kita tak ada masalah, tapi kawan-kawan kita memerlukan air tersebut, jangan guna. Ini misalan dia. Okey. Atau ada air tetapi milik bagi orang lain daripadamu, padahal tiada dijual akan dia melainkan lebih daripada harga yang beradat pada waktu itu. Jadi ada orang ada air tapi air tersebut bukan milik kita. So nak tak kita kena beli dari dia. Tapi harga yang dia letak bukan tidak munasabah, dalam erti lebih daripada harga sepatutnya. Dia panggil lebih daripada harga misil. Lebih daripada harga misil. So macam mana? Lalu disebut apa? Atau bagimu luka atau penyakit, atau dia dalam keadaan sakit, luka yang dia tak boleh kena air, yang engkau takut binasa dan akan membahayakan diri kita akan dirimu, atau luka penyakit atau penyakit yang kau takut binasa akan dirimu, atau takut binasa suatu daripada anggotamu. Atau kalau tak takut diri, tapi kalau dia wuduk ni, dia pegang air ni, tangan dia tak boleh guna dah. Misalnya dia. Maka hendaklah ketika itu bahawa engkau menantikan. Jadi delaykan sampai masuk waktu solat fardu. Sampai masuk waktu solat fardu baru berwuduk. Kemudian jadi maka engkau sahaja mengqasad sahaja itu iaitu meniatkan. Iaitu engkau sahaja iaitu engkau meniatkan mengqasadkan akan debu yang suci lagi tiada bercampur dengan sesuatu dan engkau tepuk atasnya dua tapak tanganmu, maka engkau sapukan debu itu kepada sekala mukamu. Tu. Ni. Misalan dia, itu adalah tayamum. Pastikan debu itu tidak bercampur dengan yang lain. Berarti tepung bukan debu. Tak boleh. Walaupun Ustaz, kalau kita tepuk tu macam debu. Tak boleh. Misalan dia.
Termasuk yang tak boleh lagi batu. Batu yang besar tu lah. Yang besar kerana dia tidak ada turaban sa'idah. Dia tidak naik. So tak boleh. Dalam mazhab Syafi'i tak sah. Mazhab Maliki sah. Sebab dia kena natural. Lalu apa lagi? Contoh dia, kita dinding, kita pegang. Padahal dinding ni tak ada debu. Tak ada debu. Yang tepuk ni tak naik pun debu. Boleh ke tak boleh? Tak boleh, tak sah. Tidak sah. Termasuk yang tidak boleh. Ni yang banyak saya nampak dekat kapal terbang. Orang pergi umrah, pergi haji, pergi England, pergi mana. Duduk kat dalam kapal terbang, duduk dekat kursi, tepuk dekat kursi and then tayamum. Boleh ke tak boleh? Tak sah tuan-tuan. Tidak sah. Dalam mazhab Syafi'i jelas. Dalam hal ini tidak sah. So tidak boleh. Lebih-lebih lagi di dalam kapal terbang ada air. Ada bilik air, ada air. Tapi susah Ustaz. Susah kenapa? Kecil sangat. Saya nak ambil wuduk susah. Ikut, ambil macam ni. Ambil macam ni. Sikit-sikit, pelan-pelan. Kalau tak boleh, solat lihurmatil waqti. Okey. Okey. Jadi, tidak boleh. Kalau kita naik bas, duduk kat kursi, pegang-pegang, and then tak boleh. Tak sah. Tayamum tersebut tidak sah dan kena solat tersebut biarlah solatnya lihurmatil waqti, solat untuk menghormati waktu dan nanti diqadakkan ketika sampai. Dan solat lihurmatil waqti ini banyak disebut oleh ulama dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i lengkap. Tuhfatul Muhtaj, Al-Majmu' Imam Nawawi dan lain-lain. Ia bukanlah perkara bid'ah. Ia bukanlah perkara yang tidak ada di dalam Islam. Bahkan disebut oleh ulama yang banyak agar supaya kita diberi kefahaman dan tidak diauta oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Okey. Jadi ini adalah tayamum tuan-tuan. Dan niatkan olehmu ketika itu mengerjakan sesuatu yang mengharuskan solat. Sebab itu dia guna mengerjakan sesuatu yang mengharuskan solat. Maksud dia apa? Seperti engkau kata nawaitu tayammuma listibahati salatil fardhi. Iaitu maksud dia sahaja aku tayamum kerana mengharuskan solat fardu. Listibahati itu mengharuskan solat fardu. Listibahati supaya boleh. Kerana apa? Kerana tayamum tidak menghilangkan hadas. Tayamum tidak boleh menghilangkan hadas. Tayamum hanya membenarkan, mengharuskan seseorang itu untuk melakukan ibadah. Sama ada fardu ataupun sunat. Satu tayamum untuk satu fardu. Satu tayamum untuk beberapa sunat. Itu adalah kegunaan tayamum. Termasuk lagi perkara-perkara yang diharamkan dalam keadaan hadas. Misalan dia apa? Baca Al-Quran. Tayamum untuk baca listibahatil qira'ah. Perempuan yang haid lalu inqitak berhentinya darah haid, patutnya nak mandi tak ada air. Jadi kalau dia untuk dijima oleh suami dia kena mandi dulu. Tak ada air, maka dia kena tayamum. Listibahatil jima' untuk mengharuskan dia melakukan jima'. Dan tiada wajib menyampaikan debu itu kepada tempat tumbuh rambut. Jadi tiada wajib menyampaikan debu itu kepada tempat tumbuh rambut. Okey, jadi tak payah nak kena isalul ma', sampaikan debu tu masuk. Masuk dalam tak, dia tak macam air, tak macam dalam kes wuduk. Dia faham tuan-tuan dan puan-puan? Inilah tayamum. Okey, dan tiada wajib menyampaikan debu itu kepada tempat tumbuh rambut sama ada jarang ataupun tebal. Dia tak ada masalah. Kemudian maka tanggalkan cincinmu jikalau ada pada tanganmu itu cincin. Jadi kalau cincin tu nak pakai, cabut cincin dia dulu untuk bertayamum, untuk tepuk tu. Maka tepuk olehmu akan tapak tangan kanan dan yang kedua ke atas debu serta engkau jarangkan jarimu. Macam ni. Okay. Dan sapu olehmu kedua tanganmu serta kedua sikumu. Maka jikalau tiada cukup debu itu akan kedua tanganmu, maka tepuk olehmu sekali lagi hingga rata kedua tanganmu. Tepuk lagi sampai rata. Okey.
Okey, kedua tanganmu itu. Kemudian maka sapu olehmu akan salah satu daripada tapak tanganmu itu kepada yang lain serta engkau selah-selati akan segala selang-selang jarimu. Okey. Dan engkau solatkan dengan tayamum itu satu fardu. Itu yang saya kata. Tayamum hanya sah untuk satu fardu. Dan barang yang engkau kendaki daripada segala sunat. Kalau sunat, berapa banyak pun tak ada masalah. Maka jikalau engkau kehendaki akan solat fardu yang kedua, maka engkau pemulai pula tayamum yang kedua. Nak solat fardu yang lain, tayamum lagi. Maka engkau permulai pula tayamum yang kedua dan tayamum daripada hadas kecil. Tayamum dari hadas kecil dan nak daripada hadas besar itu kaifiat dia sama saja atau satu jua. Jadi nak tayamum untuk hadas kecil, hadas besar sama sahaja. Itu yang saya kata tadi. Tayamum untuk solat kan wuduk. Tayamum untuk listibahatul jima' kan junub sama sahaja. Okey. Fasal kelima pada menyatakan adab keluar masjid. Adab keluar masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Pada menyatakan adab keluar masjid, maka apabila selesai engkau daripada mengambil wuduk. Setelah dia dah ambil wuduk, maka hendaklah engkau solat 2 rakaat sunat wuduk. Solat sunat 2 rakaat sunat wuduk. Kalau kat masjid, solatlah 2 rakaat sunat wuduk juga di masjid. Ataupun 2 rakaat sunat subuh. Dia bagi contoh subuh lah. Pagi, dia start dengan pagi kan, subuh. 2 rakaat sunat subuh. Sebab apa? Keagungan solat sunat subuh qabliyah. Tidak ada ba'diyah. Tapi solat sunat qabla subuh, iaitu sebelum subuh, pahala dia adalah lebih besar daripada segala dunia ini dan isinya. Lebih besar dari dunia ini dan segala isi dia. Besar tak? Besar, tuan-tuan. Besar. Jikalau ada fajar itu telah terbit. Maksud dia kalau fajar sodik telah terbit. Fajar sodik tu apa? Jadi fajar ni ada 2. Fajar kadhib, fajar sodik. Fajar kadhib ni fajar yang tak betul, tipu lah. Kadhib tu bahasa Arab tu maksudnya tipu. Fajar yang kelentong. Lebih kurang macam tu. Maksud dia apa? Ketika pagi-pagi tersebut, kalau kita ahli falak, memang kita ada dekat observatory, boleh observe langit ni, kita akan nampak dia ada fajar ni. Pertama kadhib tu dia macam cahaya zup, lepas tu dia hilang. Itu bukan fajar yang benar. Fajar yang kedua, baru dah nanti fajar yang datang. Datang yang betul daripada timur. Okey. Jadi pertama dia melintang macam ni, diluruh macam ni, lepas tu baru melintang. Melintang macam ni lah. Itu inti dia macam tu. Itu adalah fajar kazib dan fajar sodik. So dia kata sunat subuh ini kalau kita dah keluar, nak keluar ni lepas maksudnya waktu fajar sodik atau setelah maksudnya waktu subuh. Sebab solat qabla subuh tak sah kalau belum masuk waktu subuh. So kena tunggu waktu subuh dulu. Sekarang tuan-tuan senanglah. Dah ada handphone. Dekat dalam handphone boleh keluar yang namanya iaitu alarm tanda masuk waktu solat. Tapi pastikan dia tidak tersalah setting. Okey, kemudian pergi engkau ke masjid dan seyogianya jangan engkau tinggalkan solat berjamaah. Lepas tu pergi ke masjid dan sebaiknya kita kena menjaga jamaah kita di masjid. Istimewa lebih lagi iaitu solat isyak dan subuh. Lebih-lebih lagi solat isyak dan subuh. Sebab apa? Solat tu sabda Nabi, kerana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati tafdulu salatal fardhi bi 70 wa 20 darajatan. Yang bermaksud solat berjamaah itu terlebih afdal daripada solat seorang dengan 27 derajat. Beza dia sebanyak 20 derajat, tuan-tuan. Jadi ini hadis muttafaqun alaih, iaitu Sahih Muslim dan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi, man shalla 40 yawman as-salawati fil jama'atin la tafutuhu fiha takbiratul ihram kataballahu lahu bara'atan minan nifaqi wa bara'atan minan nar.
Yang bermaksud siapa yang solat fardu yang 5 waktu selama 40 hari. Jadi 40 hari dia konsisten jaga solat fardu yang 5, okey. Okey, solat fardu yang 5 waktu selama 40 hari di dalam berjamaah. Jadi solat maktubat itu dilakukan dalam keadaan jamaah. Padahal tiada luput di dalamnya satu takbir ihram. Satu takbiratul ihram pun dia tak luput. Jadi apa? Berarti apa? Takbiratul ihram, yang pertama dia tidak pernah tinggal. Bersama imam, nescaya disuratkan Allah baginya 2 kelepasan. Jadi nak tak nak Allah SWT telah menentukan 2, telah mensuratkan, telah menentukan 2 perlepasan. Perlepasan ni bara'ah. Bara'ah itu pembebasan. Pembebasan. Iaitu lepas daripada munafik, iaitu dibebaskan daripada sifat nifaq, munafik. Ini yang kita takut sekali. Sebab apa? Sifat munafiqun disebut dalam Al-Quran, mereka berada fi darkil asfali. Berada di dalam neraka yang paling bawah sekali. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wa hadirat hafizakumullah. Iaitu lepas daripada munafik dan lepas daripada api neraka. Okey. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal isya'a fi jama'atin fa ka'annama shalla nisfal lail." Maksudnya siapa yang solat isyak berjamaah maka seolah-olah dia berbuat ibadah setengah malam. Shalla nisfal lail, setengah malam. Dan siapa yang solat subuh berjamaah maka seolah-olah ia berbuat ibadah semalaman. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Lalu dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, maka seyogyanya jangan engkau tinggalkan solat berjamaah itu. Jadi sebaiknya solat jamaah ini jangan tinggalkan sama sekali. Okey? Dan jikalau tiada engkau perbuat yang demikian itu, maka apa faedahnya engkau bersusah-susah dalam menuntut ilmu. Jadi ini Imam Ghazali nak tegur kepada siapa? Nak tegur kepada kita semua. Terutama penuntut ilmu. Jadi dia ada satu kitab. Kitab dia dekat sini. Yang telah kita khatamkan pada pertemuan yang lalu di Masjid Wilayah Persekutuan. Nama kitab dia adalah Ayyuhal Walad. Dalam kitab Ayyuhal Walad, Imam Al-Ghazali rahimahullah menceritakan tentang soalan seorang anak murid kepada Imam Al-Ghazali. Isi soalan tersebut adalah bagaimana yang dia ni dah mengaji dengan Imam Ghazali lama sekali, bertahun-tahun mengumpulkan berbagai ilmu, tapi dia rasa macam ada benda tak kena. Ada benda yang dia tak puas hati. Ada benda yang tak cukup. Maka apa? Maka dia, Imam Al-Ghazali rahimahullah pun menjawab kepada dia, yang penting menuntut ilmu ini adalah amal, tuan-tuan dan puan-puan. Buat apalah engkau mengaji tinggi-tinggi tapi solat tahajud pun kau tak buat. Sebab itu dalam kitab Ayyuhal Walad ini, dia memesan pentingnya seseorang itu untuk melakukan bangun solat tahajud, terutama bagi penuntut ilmu. Sebab itu kita kena ada kesadaran untuk melakukan tahajud. Tuan-tuan dan puan-puan juga biasakan tahajud. InsyaAllah banyak faedah dia. Segala kesusahan insyaAllah Allah SWT permudahkan. Tapi tak bolehlah buat sekali nak terus jadi. Tak boleh. Dia kena konsisten, istiqamah sampai tahajud ini dalam keadaan kalau tak buat tu dah pelik dah. Dia nak juga buat, dia kena buat. Itu misalan dia, itu yang dipanggil dengan solat tahajud. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bahasan dan hanya senya faedah ilmu itu untuk diamalkan. Jadi apa? Imam Al-Ghazali rahimahullah menjelaskan bahawa ilmu itu tidak ada guna kalau tidak diamalkan, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dah mengaji ni kena amalkan. Sunat-sunat ni kena buatlah. Kerana ia adalah tuntutan bagi orang yang berilmu. Dan jangan engkau berjalan ke masjid itu dengan berlari-lari. Kita tidak boleh pergi masjid berlari-lari, tuan-tuan. Tak boleh. Dan berjalanlah dalam keadaan yang tenang dan tenteram. Dan baca olehmu ketika berjalan itu, apakah doa untuk jalan pergi ke masjid. Allahumma bihaqqis sa'ilina alaika, bihaqqir raghibina ilaika, wa bihaqqi mamsyaya hadha ilaika,
fa inni lam akhruj asharan wala batara wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu ittiqa'a sakhatika wa ibtigha'a mardatika fas'aluka an tunqidhani minan nari wa an taghfira li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Itu adalah doa dia. Yang bermaksud, wahai Tuhanku, dengan berkat orang yang memohon atasmu, dan dengan berkat hak segala orang yang kasih atasmu, dan dengan berkat hak perjalananku ini kepadamu, bahawasanya tiada aku keluar kerana kejahatan dan tiada kerana kebesaran dan tiada kerana sum'ah. Sum'ah tu rasa gah. Dan hanya aku keluar ini kerana memeliharakan diriku daripada murka-Mu dan berkehendak akan keredaanmu, maka aku memohon akan Engkau bahawa Engkau lepaskan akan daku daripada api neraka dan Engkau ampunkan dosa-dosaku kerana bahawasanya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Ini adalah kalam, adalah doa yang telah disusun oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Termasuk daripada doanya lagi, Allahumma inni atawassalu bihaqqis sa'ilina. Sungguhnya, ya Allah, aku bertawassul denganmu dengan hak orang yang meminta. Bihaqqis sa'ilina. Okey, ini doa dia. Ada. Imam Ghazali sebut di dalam kitab dia. Okey. Sekarang kita masuk kepada adab masuk masjid. Fasal ke-6 tuan-tuan dan puan-puan. Faslun iaitu fasal ke-6 pada menyatakan adab masuk ke masjid hingga terbit matahari. Maka apabila engkau berkehendak masuk ke dalam masjid, maka dahulukan olehmu kakimu yang kanan dan baca pada ketika itu. Jadi masuk masjid kaki kanan. Masuk masjid kena kaki kanan. Lalu baca doa ini, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir dhanubi waftah li abwaba rahmatik. Itu maksud dia. Yang bererti, ya Allah, berikan rahmatmu dan salam sejahtera kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga serta sahabat baginda. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah bagiku pintu rahmatmu. Hadirin wa hadirat, hafizakumullah. Jelaskan. Ini adalah doa dia. Allahumma firli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Dan manakala engkau melihat di dalam masjid itu akan seseorang yang berjualan, maka kata olehmu, la arbahallahu tijaratak. Orang yang jual kat masjid, kat dalam masjid lah maksud dia. Apa kata dia? Iaitu semoga tiada memberi laba Allah akan perniagaanmu ini. Sebab itu tempat ibadah, kenapa nak pergi buat bisnes pula? Dan apabila engkau lihat akan seseorang yang mencari akan sesuatu haknya yang hilang di dalam masjid itu, maka kata olehmu, la raddallahu alaika sadalataka. Yang maksudnya, semoga tiada mengembalikan oleh Allah atasmu akan yang hilang daripadamu. Demikianlah yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dan apabila engkau masuk ke dalam masjid, maka janganlah engkau duduk hingga engkau buat solat 2 rakaat tahiyatul masjid. Sebab apa? Sunat rakaat tahiyatul masjid itu adalah sunat ketika awal sekali masuk ke dalam masjid sebelum duduk. Itu nama dia sunat tahiyatul masjid. Seperti halnya tahajud. Tahajud itu apa? Solat yang dilakukan setelah tidur, setelah waktu isyak. Dia tidur, dia bangun. Bangun itu, kalau dia solat, tak kisah solat apa pun, maka dia akan mendapatkan pahala tahajud, qiyamul lail. Boleh faham? Dan apabila masuk masjid, maka jikalau engkau belum solat 2 rakaat sunat subuh, maka engkau perbuat akan dia
nescaya memadailah 2 rakaat subuh itu daripada tahiyatul masjid. Jadi maksud dia apa? Kalau dia masuk, dia belum solat sunat subuh, maka dia solatlah sunat subuh. Usalli sunata qabla subhi rakaatin musalli Allahu Akbar. Maka dia dapat 2 pahala. Pahala apa? Pahala solat sunat subuh dan pahala tahiyatul masjid. Boleh faham kan? Dan kemudian daripada itu, maka engkau berniat iktikaf. Dan kemudian daripada itu, maka engkau berniat untuk iktikaf. Iaitu nawaitu al-iktikafa lillahi ta'ala. Saya aku niat untuk beriktikaf kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar dapat pahala iktikaf dalam masjid tersebut. Demikian niatnya. Nawaitul iktikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Maksud dia sahaja aku beriktikaf di dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Man i'takafa imanan wa ihtisaban ghafarallahu ma taqaddama min dhanbihi. Jadi hadis ini riwayat oleh Dailami dalam Musnad Firdaus, hadis yang dhaif. Begitu juga Faidul Qadir dalam bab mim. Itu dia. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Nawaitul itikafi itu adalah man i'takafa. Hadis dia adalah man i'takafa imanan wa ihtisaban ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yang bermaksud, barang siapa iktikaf di dalam masjid padahal dia percaya bahawa akan Allah SWT, lagi kerana Allah SWT nescaya diampunkan baginya oleh Allah SWT akan yang terdahulu dari segala dosanya. Jelaskan? Sabda Nabi SAW lagi, man i'takafa 'ashran fi ramadhana kana ka hajjataini wa umrataini. Yang bermaksud, barang siapa iktikaf 10 hari siang dan malamnya di dalam bulan Ramadan, nescaya adalah ia seperti mengerjakan 2 kali haji dan 2 kali umrah. Seolah-olah mengerjakan 2 kali haji dan 2 kali umrah. Dan baca olehmu akan doa yang dibaca akan dia oleh Rasulullah SAW, kemudian daripada 2 rakaat subuh. Lalu dia kena baca doa ini setelah 2 rakaat solat subuh. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi qalbi wa tajma'u biha syamli wa talummu biha sya'thi wa taruddu biha ulfati wa tuslihu biha dini wa taqdi biha daini wa tahfadhu biha ghaibi wa tarfa'u biha syahidi wa turakkizu biha amali wa tubayyidu biha wajhi wa tulhimuni biha rushdi wa taghsimuni biha min kulli su'. Lalu tambah lagi doa dia, Allahumma. Doa dia panjang betul tuan-tuan dan puan-puan. Allahumma inni as'aluka imanan khalisan yubashiru qalbi wa as'aluka yaqinan sadiqan hatta a'lama annahu la yusibani illa ma katabtahu alayya wa ridha bima qasamtahu li. Allahumma a'tini imanan sidqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun wa rahmatan analu biha asyarafa karamatika fid dunya wal akhirah. Lalu Allahumma inni as'aluka al-basara. Allahumma inni as'aluka al-basara 'inda al-qada'i wal fawza 'inda al-liqa'i wa manazil asy-syuhada'i wa 'aisha as-su'ada'i wa nasra 'ala a'da'i wa muraja'ata wa murafaqatal anbiya'i. Allahumma inni unzilu bika bika hajati wa in da'ufa ra'yi wa qallat hilati wa qasura amali wa taraftu ila rahmatika fas'aluka ya qadiyal umuri wa ya syafi'as suduri kama tujiru bainal juri
an tujirani min azabis sa'ir wa min da'wati thuburi min fitnati thuburi wa minal fitnati al-quburi. Allahumma wa ma da'ufa anhu ra'yi wa qasra anhu amali wa lam tablughu bi niyati au niyati min khairin wa adtahu ahadan min ibadika au khairin anta mu'tihi ahadan min khalqika fa inni arghabu ilaika fihi wa as'aluka ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna hadina muhtadina ghaira dhalina wala mudilin jarrana al-a'da'a harban li'a'daika wa silman li'awliyaika wa nuhibbu bihubbika an-nasa wa nu'adi bi'adawatika man khalafaka min khalqika. Allahumma hadha ad-du'a'u 'alaika al-ijabatu wa hadha al-jahdu wa 'alaika tuklanu wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ya dhal habli asyadid wal amri ar-rasyid as'aluka al-amna yawmal wa'id wal jannata yawmal khuludi ma'a muqarrabina syuhud wa rukka'i sujud wal mu'minina laka bil uhud innaka rahimun wadud wa anta taf'alu ma turid. Subhanalladzi ahsa kulla syai'in bi ilmihi subhanalladzi ta'attafa bil izzi wa qala bihi subhanalladzi laisa alladzi labisa al majda wal takarramahu wa takarrama bihi subhanalladzi la yanbaghi at-tasbihu illa lahu subhana dzil fadli wal ni'ami subhana dzil qudrati wal karamati subhana dzil jalali wal ikram. Allahumma ja'al li, ni last sekali, nuran fi qalbi wa nuran fi qabri wa nuran fi sam'i wa nuran fi basari wa nuran fi sya'ri wa nuran fi bashari wa nuran fi lahmi wa nuran fi dami wa nuran fi idhami wa nuran min bayni yadayya wa nuran min khalfi wa nuran an yamini wa nuran an shimali wa nuran min fawqi wa nuran min tahti. Allahumma zidni nuran wa a'tini nuran wa ja'al li nuran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Habis doa. Okey. Terjemahan dia panjang sekali. Tuan-tuan boleh baca sendirilah kot. Saya rasa itu boleh baca. Dalam sini dia terjemahkan setiap doa dia. Kita terus muka surat 63. Maka apabila selesai engkau daripada segala doa ini. Apabila selesai engkau dari segala doa ini, maka jangan engkau sibuk melainkan dengan berzikir dan bertasbih. Dan membaca Al-Quran hingga engkau kerjakan akan solat fardu subuh. Jadi apa? Jadi zikir, doakan. Iaitu apa? Sibuk melainkan berzikir. Lidah ni zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bersolawat. Membaca Al-Quran. Baca jangan lupa. Dalailul Khairat. Baca. Kita punya kitab salawat. Hizib-hizib kita. Hizib Bahar, Hizib Autad, Hizib Nasar, Ratib Atas, Ratib Hadad. Baca semua. Yang ada aurat-aurat kena baca. Maka apabila engkau dengarkan, hingga engkau kerjakan akan solat fardu subuh. Maka apabila engkau dengarkan bang muazzin dalam pertengahan yang demikian itu, maka engkau putuskan sekalian bacaanmu itu dan jawab olehmu akan muazzin. Jadi putuskan, berhenti dan jawab azan muazzin. Maka apabila mengata muazzin itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus jawab. Maka jawab dengan Allahu Akbar. Maka kata olehmu seperti yang dikatakan oleh muazzin itu. Demikian pada tiap-tiap kalimat melainkan pada hay'alataini.
Hay'alatain ni adalah hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Berarti apa? Jawab azan semua sama. Allahu akbar, kita jawab Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul, asyhadu anna hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah ganti dengan maka kata olehmu pada jawab keduanya itu la haula wala quwwata illa billah. Ini cara dia untuk menjawab. Jadi kitab Hidayatul Salikin ini syarah atau terjemahan dan syarah kepada kitab Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali. Jadi Bidayatul Imam Al-Ghazali ini adalah nak memulai kita ni macam mana? Maka kita ni kena ada amal yang banyak. Tak cukup ilmu saja, tapi dia kena disertai dengan amal. So, kena amal kan? Okey. Maka apabila muazzin berkata as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum, katakan olehmu sadaqta wa bararta. Sadaqta wa bararta maksud dia apa? Benarlah engkau. Kebaikan kepada engkau. Apabila selesai engkau daripada menjawab muazzin itu, maka baca olehmu. Apa doa yang kita baca setelah itu? Allahumma inni as'aluka inda huduri salatika wa aswati du'aika wa idbari lailika wa iqbali naharika an tu'tiya Muhammadanil wasilata wal fadila wad darajatar rafi'ah wa ba'athu al maqaman mahmud alladhi wa'atahu ya arhamar rahimin. Itu adalah doa azan yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Inilah doa kemudian daripada bang azan subuh. Adapun doa kemudian dari bang yang lain daripada subuh itu iaitu baca olehmu. Ini adalah yang tersebut dalam kitab Al-Azkar juga daripada Rasulullah SAW. Hadis tersebut Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatul qa'imah ati sayyidina Muhammadin alwasilata wal fadila wad darajatir rafi'ah wab'athul maqamman mahmudan alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Ni tak ada innaka la tukhliful mi'ad. Ya arhamar rahimin. Sampai situ. Yang artinya iaitu apa? Ya Allah. Kita mula yang terjemahan yang pertama tadi, yang doa azan setelah subuh yang diajarkan Imam Ghazali tadi. Ya Allah, aku memohon kepadamu ketika hadir waktu salatmu ini dan ketika terdengar suara panggilanmu. Panggilanmu dan ketika lenyapnya malam dan datangnya siang supaya engkau memberikan kepada penghulu kami iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wasilah iaitu tempat yang tertinggi di dalam syurga dan kelebihan serta derajat yang tertinggi. Dan engkau kurniakan kepada baginda maqam iaitu tempat teristimewa yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Wahai Tuhan yang maha pemurah daripada segala yang pemurah. Okey. Lalu kalau makna daripada doa azan yang kedua, doa yang azan yang selain subuh, ya Allah, wahai Tuhan yang telah mensyariatkan seruan yang sempurna iaitu seruan azan dan solat yang akan didirikan, berikanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wasilah tempat yang tertinggi di dalam syurga dan kelebihan serta derajat yang tertinggi dan engkau kurniakan kepada baginda maqam tempat teristimewa yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya, wahai Tuhan yang maha pemurah daripada segala yang pemurah. Dan itu adalah doa dia. Maka apabila engkau dengar akan iqamat, kalau dia dengar iqamat, maka kata olehmu, seperti yang dikata orang yang iqamat itu melainkan pada katanya. Jadi Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, kita ulang sama, exactly sama, kecuali qad qamatis solah, maka jawab olehmu dengan katamu aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard wa ja'alani min salihi ahliha. Itu doa dia. Artinya, maksudnya mudah-mudahan Allah mendirikannya iaitu solat dan mengekalkannya selama masih kekal lagi segala langit dan bumi
dan jadikanlah aku daripada orang-orang yang soleh, min salihi ahliha. Okey tuan-tuan. Maka apabila engkau mendengar azan muazzin padahal engkau di dalam solat, maka engkau sempurnakan solatmu itu, kemudian maka engkau berdapat akan jawab bang itu kemudian daripada salam. Jadi lepas salam baru buat jawab dan lain-lain. Maka apabila ihram imam akan solat fardu subuh, dia dah nak takbiratul ihram dan lain-lain, maka jangan engkau solat melakukan sesuatu melainkan mengikut akan dia. Jadi jangan kita mendahului imam di dalam solat, tapi kita kena ikut dia. Jadi tunggu dia takbiratul ihram baru kita takbiratul ihram. Okey. Maka apabila selesai engkau daripada solat fardu. Jadi kalau dah habis solat fardu itu, maka baca olehmu. Apakah doa setelah solat fardu? Kalau isi solat fardu tu nanti adalah, nanti dia akan sebutlah. Ini dicakap tengah adab kat masjid. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam fa hayna rabbana bis salam wa dakhilna jannata daraka wa inna daraka darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahab. Saya biasanya subhana rabbiyal a'la terus, tapi ini ada ali. Subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahab. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Wa huwa hayyun la yamutu bi yadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey. Lalu doa la ilaha illallah ahlun ni'mati wal fadli wath thana'i al-hasani. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Yang bererti, maksudnya, ya Allah, berikan rahmat dan salam sejahtera serta keberkatan ke atas junjungan besar kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas keluarga baginda. Ya Allah, engkau sejahtera dan daripada engkau datangnya kesejahteraan dan kepada engkau kembali akan kesejahteraan. Maka datangkan kesejahteraan kepada kami serta masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu. Bertambah-tambah berkat-Mu, ya Allah, Tuhan yang memiliki segala kebesaran dan kemuliaan. Maha suci Tuhanku yang maha agung dan maha tinggi lagi maha memberi. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tiada sekutu baginya, bagi Allah seluruh pemerintahan dan baginya pula puji-pujian. Dia yang menghidupkan dan dia yang mematikan. Dan dia yang hidup tiada mati dan dialah yang menguasai segala sesuatu. Tiada Tuhan yang patut disembah dengan sebenarnya melainkan hanya Allah. Tuhan yang sangat banyak nikmat dan kelebihan yang memiliki segala puji-pujian yang baik. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan hanya Allah dan kami tiada menyembah kecuali akan Dia. Dengan ikhlas kami beragama baginya walaupun dibenci oleh orang-orang kafir. Lalu apa dia kata? Syekh Abdul Samad Al-Bani berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Inilah yang disebutkan oleh Hujjatul Islam Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Bidayatul Hidayah. Atau engkau baca puji-pujian kemudian daripada solat yang masyhur kaifiatnya itu, iaitu yang disebut oleh Syekh Abdul Rauf, iaitu murid kepada Syekh Ahmad Kushashi rahimahullah ta'ala. Syekh Abdul Rauf Singkil maksud dia. Okey. Rahimahullah ta'ala di dalam kitab yang bernama Uddatul Muhtajin. Dia dalam kitab nama dia Uddatul Muhtajin. Kitab ini belum ditahqiq setahu saya. Semoga cepat ditahqiq. Ia naqal daripada kebanyakan orang Madinatul Rasul, iaitu orang Madinah yang semasa dengannya. Dengan dia dibaca tiap-tiap kali sesudah solat 5 waktu. Ini dia ada manuskrip dia dan telah dicetak. Cetak iaitu wirid setelah solat yang diijazahkan oleh Syekh Ahmad Al-Kushashi dan telah diterbitkan oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Cara bagaimana nak berzikir setelah solat yang telah diwasiatkan, telah diijazahkan oleh Syekh Ahmad Kushashi Al-Madani. Apa dia? Iaitu setelah setiap kali solat 5 waktu, istighfar 30 kali. Astagfirullah. 3 kali, sorry. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah.
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka ya'udu salam fa hayna rabbana bis salam wa akhirna jannata darakan darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau baca betul lah. Saya nak laju je. Sebab waktu dah tak banyak. Tapi kalau tuan-tuan baca kena pelan-pelan, baca dengan makhraj dan tajwid yang betul. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa fil ardi man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa ma syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa 'aliyyul 'azim. Syahidallahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal 'azizul hakim. Inna dina indallahil Islam. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha' wa tanzi'u mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul maita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Ini adalah doa setelah salat. Selepas itu maka baca olehmu subhanallah 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan engkau pada akhirnya subhanallah wa bihamdih. Kemudian baca alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Dan pada akhirnya engkau baca alhamdulillah ala kulli halin. Kemudian baca olehmu Allahu akbar 33 kali ataupun 34 kali supaya genap 100. Dan engkau baca pada akhirnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Lalu baca doa Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi. Allah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kullama dzakaraka dzakirun wa khafala an zikrika ghafilun. Itu doa Imam Syafi'i. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillahi ajma'in. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah ya latifu ya kafi ya hafizu ya syafi. Jadi astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya Latifu ya Kafi ya Hafidhu ya Syafi. Allah ya Latifu ya Kafi ya Hafidhu ya Syafi. Allah ya Latifu ya Wafi ya Karimu antallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah 10 kali atau 100 kali. Kemudian ucap olehmu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namus wa alaiha wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin birahmatillahi wa karamih. Jadi ini adalah wirid setelah solat. Jadi tuan-tuan, yang mana wirid setelah salat ini yang diajarkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falbani kepada kita adalah datang daripada Syekh Ahmad Al-Qushashi yang dinukil daripada Syekh Abdul Rauf As-Singkil dari Syekh Ahmad Al-Qushashi. Sebab itulah kalau tuan-tuan baca wirid ini familiar dekat masjid-masjid seluruh Malaysia. Seluruh Malaysia familiar zaman dululah. Sekarang dah banyak yang tak amalkan. So saya nak ingat kepada imam-imam yang muda balik dari Al-Azhar, balik daripada Morocco, balik daripada negara-negara Arab yang lain atau dari pondok-pondok, jangan lupa untuk baca wirid. Kalau boleh wirid macam ni, kalau nak ringkas tak ada masalah, ringkas. Tapi jangan lupa kalau boleh, kalau ada kesempatan panjang, buat yang panjang. Dan jangan lupa untuk menghidupkan wirid itu di dalam masjid agar supaya jamaah juga
terikut untuk berwirid. Ini adalah diibaratkan dalam mazhab Syafi'i sebagai ta'lim, untuk mengajar kepada jamaah supaya mereka beramal, mereka mengetahui dan mengikuti. Okey. Baik, insya-Allah kita berhenti di sini. Setelah itu maka engkau baca doa barang doa yang engkau kehendaki. Setelah itu kita pun isi doa kita apa yang kita nak, kerana doa setelah solat insya-Allah kabul, Allah diterimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah, ini insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang pada minggu hadapan. InsyaAllah, aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Segala silap daripada saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.